Assalamualaikum geng, anda bersama saya Awi Embiar atau dikenali sebagai Abang Koroy. Teng 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 teng. Mak lemak. Buatlah gerak bertemu Naruto ke? Miau. Saya tak nampak otak saya lagi. Minum Starbucks guna chopstick, burak dengan lalat ke, sapu bumbung rumah ke. Oh, ayam pek pakai kain lah, nampak lah ayam pek ni. Isap suria satu kotak. Aku tengok muka korang dah tua-tua ni macam tak ada otak. Aduh, motor ni buat hal pula. Susah lah jadi balik-balik kerja buat hal. Apa aku nak berjawab dengan bos aku besok kalau kerja? Aku dah lah lama kerja jual jeruk kat roundabout ni. Aduh, kalau kena buang kerja, aku nak kerja apa ni? Korang ada kat sini? Tak perasan pula. Sorry geng. Assalamualaikum geng. Kembali lagi di dalam channel Koroy TV bersama host anda. Saya Awi Embiar atau dikenali sebagai Abang Koroy. Okey geng, aku nak ucapkan kepada korang yang baru sampai kat channel ni, terima kasih sangat-sangat sebab sudi. Walaupun kau meluat tengok muka aku yang selalu meneran, berak sambil bercakap. Aduh, motor buat hal lah geng. Sambil bercerita sambil kita repair. Okey geng, semalam kita dikejutkan satu berita baru. Bukan berita yang menyedihkan, tapi berita gembira yang kita nanti-nantikan selama ini. Berita ataupun ulasan daripada Ketua Aisap Clan, iaitu Isa. Penjelasan daripada beliau yang selama ini kita nanti-nantikan. Diorang senyap je kan, tak ada apa-apa penjelasan tentang diorang gaduh kat futsal tu. Tapi sebelum tu kau bagi jap, tukar saya 20 jap. Kan selama ni kita tunggu penjelasan dia tapi tak ada. Kali ni dia buat penjelasan, happy, gembira. Aku dah cakap kau relax. Daripada video part 1 lagi, relax. Kita tunggu penjelasan diorang. Dan akhirnya, alhamdulillah, ada penjelasan baru daripada dia. Apa yang dia jelaskan? Jom kita tengok video itu. Yo, what's up, it's your boy Saisap. Guys, so ni berkenaan dengan kes viral yang gaduh dekat futsal Fero Subang. So yang ni aku nak bagi tahu ayam ni yang ni aku nak bagi tahu sebenarnya apa yang berlaku waktu full case tu, apa yang berlaku lah. Sebab terlalu banyak cerita yang tiba-tiba timbul. So aku perlu terangkan apa yang sebenarnya berlaku kat sana. So time tu aku dekat Mid Valley, tiba-tiba aku dapat panggilan daripada Aisyah Hafiz beritahu, Isa ada kalau dekat rumah orang panggil aku Isa, bukan Isa. So Isa ada artis-artis lain, influencer lain pukul aku dekat Fero Futsal. Aku tanya kat mana, dia cakap dekat Fero Futsal kat Subang. Macam bila aku dengar macam tu, aku fikir yelah ramai-ramai pukul seorang kan. Bila dia cakap macam tu, time tu punya emosi lah. Time tu mana boleh artis lain pula nak pukul dia ni. Time tu aku terus bergegas datang ke Fero. So waktu aku tengah on the way ke sana, Hafiz ni dah call abang-abang kat Sungai Buloh, sebab dekat Sungai Buloh yang tempat kita membesar. Aku call abang-abang kat Sungai Buloh semua, yang bagi tahu yang dia dah kena pukul dekat Subang tu. Okay, bila saya sampai dekat Fero Futsal tu je memang datang dalam keadaan marah. Sebab apa? Sebab kawan kena pukul, lepas tu pukul depan ramai orang, and artis lain yang pukul. Bila dengar benda tu semua, time tu dalam keadaan tu memang tengah marah. Sampai-sampai je saya pun buat apa yang diorang buat. Diorang pukul, saya pukul balik. Tapi yang benda tu sahih ke tak sahih, yang Hafiz dipukul ramai-ramai itu sampai sekarang saya belum tahu lagi. Sebab bila tanya dengan side sana, saya ada bercakap dengan side sana juga. Bila bercakap dengan side sana, ada yang cakap Hafiz ni dia kena pukul dengan seorang, yang lain semua pegang dia je. And abang kepada budak tu datang pegang collar dia macam tu. Ada yang lain pula cakap Hafiz dia kena tumbuk dengan seorang je. Bertubi-tubi dia kena tumbuk. And abang dia dah pukul adik dia yang tumbuk tu. Time tu memang tak tahu, sebab yang dengar dia call and bagi tahu time tu ramai-ramai pukul dia depan orang. Lepas tu artis yang pukul dia. Bila habis dia pergaduhan tu, sini pukul sini, sana pukul sini balik, baba. Tapi bukan semua orang pukul satu budak. Itu salah. Sebab sekejap saya tunjuk video. Okey.
Ni video dia. Dekat belah sini ada satu fight. Lepas tu dekat bahagian tengah tu kalau kau boleh tengok ada satu fight. Kat tengah tu ada satu fight. Lepas tu kat tepi tu time tu ada dalam 3-4 macam tu fight yang tengah berlaku kat sana. And pihak aku sendiri pun ada juga yang kena pukul kalau kau perasan Ya, saya play balik. Tu. Nampak tu. Yang tu. Yang budak tinggi yang ke tengah ke belakang tu. Dia pun pergi, dia bagi balik gak. Tapi itu apa yang berlaku dekat sana. And lepas berlaku pergaduhan kat sana tu, bila balik, ini tempat penting. Sebab apa? Bila saya balik, saya dapat call daripada, sekejap, saya tak ingat nama dia. Apa? Adi Ashraf. T-Y Adi Ashraf. Dia bagi dia tanya apa kes bro. So sebenarnya tim futsal ni punya ketua ke ataupun Presiden. ada kena mengenai presiden. Okay, so Adi Ashraf ni kalau kau kenal lah. Ni Adi Ashraf. And dia yang call aku, lepas tu dia bagi tahu apa yang berlaku bro bla bla bla. Lepas tu saya pun cerita dengan dia semua benda apa yang berlaku dekat sana. Tiba-tiba dia bagi tahu, bro yang bro pukul tu bukan orang yang tumbuk Hafiz. Korang salah pukul. So time tu yang baru saya one step back and mula fikir balik, habis tu siapa yang pukul Hafiz? Time tu saya tanya balik dengan orang ni semua, bla bla bla. Bila tanya dengan Hafiz tetap bagi tahu orang 2-3 orang pukul dia. So bila tanya dengan yang Adi Ashraf ni, Adi Ashraf cakap yang pukul Hafiz tu budak umur 18 tahun je. Yang lain semua cuba leraikan. Dia cakap macam tu. So time tu dah jadi pelik. So saya terus pergi ke balai polis and buat report semua apa yang berlaku bla 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 bla. Lepas tu yang dorang ni semua pun sampai ke balai polis. Tim saya pun pergi buat report, lepas tu tim dia pun pergi buat report. Lepas tiba-tiba saya dapat satu panggilan daripada brother Rahimi yang muka dia viral, ada yang koyak belah sini tu. Daripada 3-4 orang yang gaduh dekat sana, yang kita bergaduh dengan orang, dia ni yang paling teruk. Orang tu yang paling teruk, yang cedera paling teruk. So dia ni saya boleh cakap baik lah. Brother ni baik. Sebab apa? Sebab waktu dia cakap dia tersalah kena pukul pun, dia call saya time tu. Dia cakap, bro, aku tengok channel kau, aku setiap satu clan kau punya channel aku tengok. So untuk aku tahu kalau benda ni esok kalau dah jadi kes polis semua, mungkin akan cemarkan kau punya air muka. So walaupun dia dah kena pukul time tu, dia cakap macam tu dengan aku. So time tu aku jadi sebab and rasa bersalah lah. Dia cakap macam tu dah rasa bersalah. So aku minta maaf dengan dia time tu juga. Ni kau boleh tanya sendiri dengan pihak sana, ni benda yang apa yang betul-betul berlaku waktu hari tu. So saya betul-betul time tu juga saya minta maaf dengan dia, and saya cakap ada apa-apa yang saya boleh tolong tak, ataupun apa tindakan apa yang bos nak action. And dia sendiri bagi idea. Dia cakap Isa tak apa, kau pun ada air muka kau, aku tak nak nanti esok kes polis ni semua, lagi jejaskan air muka kau juga. Dia cakap dengan saya. So, dia ni bagus lah, bagus. Tak apalah, aku tarik report aku. Cuma tadi aku ada pergi klinik tu untuk buat semua benda tu dalam RM2,000. And kalau okey, kau boleh bayar ganti rugi untuk aku RM10,000, that will be very helpful. Dia cakap benda tu boleh membantu dia sangat. So lepas tu bincang, benda tu jadi RM8,000. So
So sebab dia dah spend untuk klinik yang tadi lepas kena pukul, dia pergi buat kat klinik tu dalam RM2,000 lebih. Dan RM8,000 tu tak standing pun dengan darah dia yang dah keluar time tu. So saya tak fikir banyak. Saya cakap okey, saya transfer sekarang lah. Cuma sekarang saya boleh transfer RM5,000. And bulan depan 8 hari bulan tak silap saya tak ingat, 8 hari bulan saya transfer lagi RM3,000. Sebab apa, yang akan yang bagi duit ni adalah daripada duit Hafiz. So duit Hafiz yang ada time tu adalah RM5,000. So saya pun transfer RM5,000 ni. Ni ada bukti resit. So time tu ni, sekejap saya tutup nombor telefon dia dulu Rahimi. Okay, so ni brother tu Rahimi, dia pun bagi account number dia. So dia pun bagi account number dia. Lepas tu saya dah transfer malam tu RM5,000. Tapi RM5,000 ni tak balance pun dengan apa yang kita dah tersilap. Kalau tersilap buat dengan dia. Sebab saya tak, sampai hari ni saya tak tahu cerita sebenar dia ramai-ramai pukul Hafiz ke, ataupun Hafiz kena pukul seorang, lepas tu dia ni datang tahan, lepas tu Rahimi ni datang tahan ke apa, tak tahu. Sebab kita tak dapat apa-apa video yang time Hafiz kena pukul tu, tak ada apa-apa video. So dekat situ tak ada bukti. Yang tu kita lepas kat polis je. Kita lepas dekat PDRM je untuk, sebab PDRM ada kuasa untuk pergi ke Fero Futsal tu and tengok CCTV tu. So malam tu alhamdulillah dah selesai semua. Yang Hafiz ni pun daripada awal dah tarik kes. Lepas tu Rahimi ni pun dah tarik kes. Sebab diorang fikir yang Rahimi ni dia fikir untuk tak nak burukkan nama Aisab Clan. Sebab tu aku heads off dekat brother ni. So dua-dua tarik report. Alhamdulillah dekat situ je malam tu juga dah selesai semua benda. Esok pagi bila bangun tidur, time ni yang tak tahu musibat mana yang ambil gambar yang Rahimi dengan surat report dia and viralkan dekat Twitter. So account yang viralkan ni, kenapa dia update macam tu, semua saya tak tahu. Sampai sekarang saya tak tahu sebab saya dah lost contact dengan orang. Sebab macam yang semalam Rahimi cakap dengan saya, dia tarik report sebab tak nak bagi nama saya busuk. So tiba-tiba besok pagi tu daripada akaun Bakhtiar Ikhwan. Bakhtiar Ikhwan ni saya pun tak kenal siapa. Dia keluar muka Rahimi tu dengan report polis Rahimi tu, and muka saya dekat sebelah tu, the jokes on you. Boom, pagi tu meletup. Terjadi macam-macam fitnah. Kat sana dekat caption yang Bakhtiar Ikhwan ni post, selama ni fikir baik sangat buat konten tolong orang. Ni tak tahu sama ada kawan Rahimi ke apa. Sebab saya tengok akaun Rahimi ni sendiri, Rahimi sampai hari ni dia tak post apa-apa. Dia tak post apa-apa tentang saya ke tentang siapa, dia tak post. Tapi yang ni tak tahu siapa. Mungkin kawan Rahimi ke siapa, dia marah ke apa tak tahu. Dia kat selama ni fikir baik sangat buat konten tolong orang, sedekah sana sini. Dasar hipokrit. Pasal tak puas hati kat futsal je, terus ajak 5 buah kereta datang and tibai seorang. Dah 5 buah kereta and tibai seorang. Yang tu tak betul. Waktu datang ke sana, bukan bergaduh dengan seorang. Ada 3-4 orang kat situ yang bergaduh time tu. Yang tu tak betul first. Lepas tu siap bawa kerambit. Yang siap bawa kerambit tu, itu 100% saya sendiri boleh bagi confirmation. Tak ada orang bawa kerambit. Tapi tak tahu, mungkin dia nampak macam kerambit ke apa, saya tak tahu. Tapi saya boleh bagi confirmation daripada side saya, memang tak ada siapa-siapa yang bawa senjata. Sebab apa, bila polis buat siasatan pun, datang check CCTV ke apa saya tak tahu. Boleh tengok kat sini. Okey, yang ni dekat Sinar Harian tak silap saya. Yang Kuala Lumpur, polis sedang mengesan beberapa individu disyaki terbabit dalam insiden pergaduhan. Okey. Abdul Khalid berkata, siasatan mendapati tiada senjata digunakan dalam insiden itu dan pihaknya akan mengambil tindakan kompaun ke atas mana-mana individu terbabit sekiranya
didapati berlaku pelanggaran prosedur operasi. Memang daripada statement polis sendiri pun memang tak ada senjata apa-apa. So itu yang pagi tu yang Bahtiar Ikhwan ni tweet. Kenapa dia tweet tu saya pun tak tahu, sebab semalam-malam tu dah selesai dah benda tu. Lepas tu benda pun dia dah tweet, dah start tu buff, and bila sampai dekat tangan media, lagilah dia jadi mengarut. Awal-awal mengarut dia 20%, ni mengarut 100%. Bila mengarut 100%, ada macam-macam media tulis bawa 25 orang pukul seorang, and macam-macam orang mula buat spekulasi ayat profesional pakai orang mula buat andaian sendiri and buat tweet sendiri bla 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 bla. Yang saya bagi tahu ni, saya boleh cakap 100% ni semua apa yang berlaku malam tu real thing. Boleh tanya dengan dorang sendiri betul ke tak. Kalau orang cakap tak betul, takkan cakap tak betul, sebab ni benda apa yang 100% apa yang berlaku time tu. Bila dah viral je, automatik walaupun kes dah tarik, dua-dua pihak dah tarik, tapi dah viral, anggota polis tu dia panggil balik, balai polis dia panggil balik untuk ambil statement setiap seorang yang ni. So ada beberapa orang yang diorang tahan untuk ambil statement. Dan lepas ambil statement semua, ada yang kena compound denda sebab langgar SOP, and belah sana kena apa semua saya tak tahu sebab saya tak contact. Tu efek daripada benda tu macam-macam lah. Dia jadi mula jadi pening kepala bila benda tu viral. Bila benda tu viral tu, automatik lah kesan dia, astaghfirullah, kesan daripada benda tu agak besar jugalah. Macam-macam berlaku. Contoh dia nama dah jadi buruk, and dah ada musuh-musuh baru. Ni sebab benda tu viral lah. Benda tu viral, orang mula fikir apa yang berlaku sebenarnya. Bila orang baca caption tweet tadi tu 25 pukul 1, siapa pun akan marah. Kalau saya sendiri pun dengar berita tu mesti koyak kan. Lepas tu saya dapat mesej daripada marketing team saya, brand saya, Aisyah brand tu ramai minta refund semula. By the way, kalau ada yang dah pre-order tu minta refund channel hari ni saya buka chat, ramai maki and minta refund duit pre-order. So effect dia bukan sikit ada dalam berapa puluh ribu juga, 30-40 ribu yang kena refund semula kat diorang sebab daripada viral tu lah. Lepas tu macam-macam lagi lah. Lepas tu subscriber daripada dua ni channel YouTube saya 2.06 juta, dia turun ke 2.03 juta. So 30,000 orang unsubscribe channel. So ni adalah semua benda yang berlaku malam tu dan 3 hari ni apa yang berlaku. Alhamdulillah benda pun dah selesai. Terima kasih kepada PDRM juga sebab buat kerja betul-betul laju lah. Dapat tahu gaduh, buat tangkapan, semua selesai Alhamdulillah. And minta maaf kat semua orang yang terkesan disebabkan benda yang berlaku ni. Sepatutnya kita kena tunjuk contoh yang baik, tapi itulah, bertindak mengikut emosi, darah muda. So tu benda bodoh lah apa yang saya buat. Minta maaf. Saya cuba memperbaikkan diri dari masa ke semasa, InsyaAllah. Bye. Jadi geng, kita dah dapat jawapan rupanya. Isi dah jelaskan apa yang berlaku. Dia pun dah minta maaf geng. Inilah yang aku tunggu. Ada penjelasan daripada dia. Tapi, kenapa motor ni tak boleh hidup Ini mungkin sebab side mirror kot sengit sikit. Apa ni mesti boleh hidup.
Tapi ada orang yang kecam aku, kata aku ni benci Isa. Aduh, kau ni tak tahu sejarah ni. Kalau kau belajar sejarah darjah 2, kau mesti tahu aku dengan Isa ni kawan. Cuma bersikap adil dengan setiap isu yang aku ulas. Aku cuma ulaskan apa yang telah berlaku, apa yang orang tu post, apa yang orang tu repost. Bukan aku mengeyakan apa yang benda tu berlaku, menyebarkan fitnah seperti yang kau cakap tu. Aduh, malah aku cakap, kau tengok ni, sebenarnya aku dengan Isa ni kawan. Kau tak percaya? Kau tengok ni. Ini komen dekat video Isa minta maaf tu. Kau lagi pala tahu korang ini memang lama tak puas hati dengan si Aisap ni. Tu laju bila buat konten pasal si Aisap ni. Ini adalah IG story aku post pada 2019 untuk support dia. Sebelum korang kenal Isa dan sebelum dia buat konten bantu orang lagi, aku dah jadi talent secara percuma sebab aku nak support YouTuber pemula. Tapi konten ni dia dah delete, tak tahulah sebab apa, tak ada sambutan ke atau aku tak relevan lagi. Ada dekat share apa semua. Power lah dia banyak. Next. Tengok apa power dia. Kita tahu ni dalam challenge bang, mana? Sedang challenge sebenarnya. Dan ini adalah DM dia dengan aku pada 2019. Dulu dia rajin DM aku minta tolong promote dekat IG story aku. Awi, aku dah wasip bahan. Aku release video 6 petang. Kalau dapat update status 5.45 petang. Ya, aku baru baca. Okey, tak apa. Update sekarang pun okey. Just tambah emoji swipe up je. Thanks boss. Dan ini pula DM dia yang ajak aku jadi talent dia untuk kali kedua. Assalam. Weh, aku ada buat game slow ride Ahad ni. Nak minta kau hadir, sudi ke? Bawa motor. Wassalam, alamak sorry bro, Ahad aku ada shoot pagi sampai petang. Okey bos. Dan ini pula DM aku dengan dia bergurau setelah berapa lama tak DM. Waktu ni dia dapat 1 million. So aku bergurau lah dengan dia. Per 67k je dulu aku promote. Power kan aku promote terus 1 million. Sial lah. Tapi aku kena sin je. Dan korang yang kecam-kecam aku ni, korang tak tahu apa-apa pun pasal aku. Jangan hanya sebab kerana idola korang membuat salah, korang menidakkan kesalahan dia. Lagipun aku cuma ulas, bukan aku terus tuduh dia. Dan aku cuma react daripada side-side orang luar tentang kes ni. Ini pun baru idola korang, belum lagi Dajjal turun. Aku tak tahu kalau Dajjal turun macam mana. Kopup-kopup senang-senang kena makan dengan Dajjal. Boleh hidup pun. Aku dah cakap sebab side mirror. Mati jap. Lagipun geng, yang kecil-kecam ni tak payahlah nak sembang power. At least aku buat konten-konten yang dapat selamatkan agama kita, selamatkan bangsa kita, selamatkan generasi yang akan datang. Daripada korang, apa korang buat? Okey geng, kita sambung balik pasal video Isa yang minta maaf tu. Syukur Alhamdulillah sebab Isa dah jelaskan dan minta maaf dengan apa yang terjadi. Dan dia pun mengaku dia ada terlibat dalam kes tu. Aduh, siasatan aku sebelum ni tak ada menjelaskan Isa ni terlibat. Aku cuma jelaskan Hafiz terlibat. Aduh, gagal lah aku menyiasat kali ni sebab aku tak tahu yang Isa pun sendiri terlibat. Kalau dia tak mengaku tu, aku tak tahu tu geng. Asal macam tak kena berembo kat sini. Lepas je video Isa keluarkan video dia minta maaf tu geng, keluar satu video daripada Mamat yang share kat tweet yang kata member dia kena pukul tu. Sebab apa? Sebab dia kena kecam. Lepas Isa update video dia minta maaf, dia kata budak yang tweet tu menyebar fitnah. Jadi budak tu pun kena kecam teruk dekat IG. Lepas tu dia keluarkanlah satu video daripada pihak dia. Video apa? Kau tengok video ni. Alamak, ni kereta punya. Yo guys, Assalamualaikum. So aku nak cerita sikit apa yang berlaku semalam tu. Ramai sangat yang buat kepala tahu, buat tak faham cerita, buat tahu tu kepala otak korang lah. Apa lagi penjilat-penjilat ni. Kau hantam aku, kau cakap macam-macam kat aku. Cakap aku tak ada kat tempat kejadian. Kau tak tahu apa yang berlaku kat aku. Aku kena pukul curi dengan budak korang, kena pukul kat telinga. Tapi aku okey, tak ada apa luka semua. Member aku yang kena teruk. So cerita dia macam ni. Antara gaduh dengan Hafiz dengan Daus tu, diorang dah settle dalam court. Dah settle, dah bersalaman dah pun. And then si Hafiz tu balik rumah dia, aku tak tahu apa benda dia menipu kat geng-geng dia. Dia datang balik, dia attack kita orang semua. Attack tanpa tanya, terus cakap siapa buat, terus pukul, terus tendang. Kau ingat kau gangster mana? Hafiz, kalau betul kau kena pukul, kau tak bangun dari court tu. Kau tidur dalam court tu sehari kau tu. Kalau kau kena pukul ramai-ramai, kau dah bersalaman dah pun, asal kau tak puas hati lagi. Kau menipu kawan-kawan kau, cakap kita orang pukul kau. Kenapa bro? Bukti pun tak ada, kau kena pukul ramai pun tak ada bukti bro. Bro, you made up story bro. Yang kes bawa kerambit tu, korang kata aku fitnah. Kepala otak korang aku fitnah. Benda yang bagi tu bawa kerambit tu cashier Fero. Kau boleh tanya doang. Kau pergi Fero Subang kau tanya, betul ke diorang bawa kerambit? Diorang nampak sendiri benda tu. Duduk dari Isak Clan, lu guys dah salah, buat cara salah. Patut kau bertanggungjawab, minta maaf, bukan play victim bro. Tak kisahlah kau punya kebaikan banyak mana pun, baik pukul orang tak bersalah, it's still wrong. Mana bro, mana adab. And then korang dah salah pun, korang tak perlu play victim. Tak perlu nak play victim lah. Dengan kau punya penjilat semua attack kita orang, cakap macam-macam, memang layak kena pukul. Muka dah pecah macam tu, kau cakap memang layak kena pukul. Kau bayang kalau bapak kau kena weh, bapak korang kena, kau nak duduk diam tak? Kau mesti cari sampai ke mati kan? Apa pun guys, korang doakan member aku cepat sembuh. Assalamualaikum. Jadi selepas dia kena
kecam geng, dia keluarkanlah video ni. Dan sebab video inilah membuatkan aku rasa muskil dengan kenyataan ataupun ulasan daripada Isa Ishak tu. Aku berfikir sejenak, adakah hidup ini begini? Putarana. Dan bila aku berfikir banyak, otak aku pun tak berfungsi geng. Aku pun tengah pisang ni sebab tayar aku ni sejak PKP makin besar. Aku tak tahu macam nak kecilkan lagi ni. Aku harap vape benda yang aku beli ni dapat kuruskan, dapat kecilkan tayar ni, barulah pergi laju. Lepas aku memerah otak aku dengan sepanjang zaman menggunakan otak kiri kanan aku, depan belakang, utara, barat, selatan, barat daya, aku dapat satu idea. Idea apa? Seperti yang kita tengok dalam video Isa tadi, penerangan dia ada katakan dia telah settle dengan Rahimi tu sendiri dengan membayar duit dan dorang pun dah kosong-kosong. Jadi timbullah satu idea aku untuk DM Rahimi tu sendiri, tanya adakah benda ni betul berlaku. Sebab apa? Rahimi ni telah membuat ramai orang yang backup dia, yang sebarkan benda benar, even orang tu ada kat tempat kejadian, dikecam teruk. Lepas Isa kata dia dah settle dengan Rahimi tu, padahal Rahimi tu tak ada update apa pun. Kenapa dia tak update apa-apa pasal benda ni? Pasal yang dia dah settle dengan Isa. Sebab bini dia pun masih update lagi pasal kes ni dekat IG story dia. Bukan bini dia je, kawan-kawan dia pun semua update pasal benda ni, backup dia. Tapi Rahimi tu tak ada keluarkan kenyataan apa-apa pun. Tu yang membuatkan aku lagi muskil. Aku terus DM Rahimi, tapi aku rasa dia takkan melas. Jadi hidung aku mula bernafas, menghirup udara segar dan berkata, DM lah bini dia. Sebab bini dia tengah aktif sekarang. DM ni, alamak, ini minyak makan. Jadi apa lagi? Aku DM lah bini dia. Apa yang bini dia cakap? Aku DM lah bini dia. Kenapa suami you tak update yang dia dah settle dengan Isa? Sekarang siapa yang backup dia kena serang dengan fan Isa sebab Isa up video maaf tu. Lepas tu dia reply, my husband malam tu kena belasah, kena pukul kepala and head concussion. Sampai sekarang pun dia kejap okey tak, kejap due to the concussion. Cause kuat bro, dia kena hentak kat kepala. He cannot think straight at that night. After hospital dia straight to balai untuk buat report sampai pukul 4 pagi. But then polis kata kena reman, tidur lock up, and time tu Rahimi fikir dia just nak rest and balik rumah jumpa family. And you can only imagine how risau kita orang kat Rahimi time tu. He's not in the right mind when he drop charges, and plus dia ingat Isa tak terlibat at the first place. Sebab Isa datang macam nak clear the situation, and the video got viral. Apparently Isa was there, both side memang tarik report, but Rahimi tak boleh control anyone else yang post pasal kes tu on media sosial. Sebab tu many witnesses and videos now kes reopen due to the viral and the case still under investigation. That's all I can say for now. Lepas tu aku reply but dalam video Isa dia cakap semua pasal polis dah settle, rupanya belum settle lagi. Belum settle, case reopen. Jadi apa yang Isa cakap dalam video dia tu tak betul lah, sebab ramai kata settle lepas tengok video dia. Sebab tu kalau you tengok video Eddie Ashraf, polis ada reman both side. Pihak sana tak ramai yang turun balai bagi keterangan. Now polis tengah cari yang lain. Jadi geng, motor aku pun aku rasa dah laju. So kalau dah laju, kita kena buat apa? Dyno. Ini dyno yang aku ada. Oh, begitu rupanya apa yang terjadi. Begitu rupanya ulasan sebenar daripada pihak dorang. Sebab ramai fan-fan Isa kecam budak-budak yang sebarkan kebenaran tau. Lepas Isa minta maaf dan dia kata kes dah settle. Sedangkan dari bini Rahimi sendiri kata kes tak settle. Dan bini Rahimi sendiri kata kenapa Rahimi suami dia cakap macam tu. Itu adalah sebab dia masih dalam keadaan tidak sedar. Biasalah geng, kena pukul geng. Kau bayangkan penumbuk ramai-ramai macam tu, siapa je sedar? McGregor pun tumbang dengan Khabib. Melainkan Long Tiger. Long Tiger power. Dia silat. Kalau Long Tiger boleh lah, tapi si Rahimi ni manusia biasa. Jadi logik juga apa yang bini dia cakap ni. Tapi kenapa dia tak update lagi pasal benda ni? Mungkin aku rasa mungkin besok kot dia update. Sebab tadi ada orang DM aku tunjuk pasal posting dekat IG Caprice. Apa yang dia post, kau tengok kan. Ni pula Caprice update dekat IG dia pasal komen dia kena delete oleh Isa. Kenapa delete my comment bro? Isa, kita dah bincang elok tadi kan. Lepas tu ada budak komen, bukan dah settle ke? Kenapa nak besarkan lagi? Istighfar bang. Lepas tu Caprice reply budak tu, settle, nak dengar sendiri apa mangsa dan keluarga mangsa nak. Malam ni I post in the interview on my IG. Jadi geng, mengikut kajian aku sebagai Koroi TV, aku rasa benda ni bukan dah settle. Bak kata Isa dah settle, dan bini Rahimi sendiri kata benda ni belum settle. Kes dibuka semula. Jadi mengikut pandangan aku, benda ni bukan dah settle. Benda ni baru nak start. Macam motor aku dah boleh start. Jadi apa-apa pun kita tunggulah video daripada Caprice. Seperti yang dia kata, dia ada interview duduk pihak dan dia akan upload video tu, konten tu, bahan tu malam ni. Jadi kita tunggu apalah daripada Caprice. Okay, apa-apa pun korang jangan lupa doakan Asap Hafiz tu, sebab katanya teruknya dipukul itu sampai berlebah-lebah muka. Dan dengan cerita muka dia pecah-pecah. Sebab apa penghormatan untuk dia, aku matikan enjin. Mati kau. Dah mati. So, jomlah kita berkabung untuk Asap Hafiz. Berkali tersungkur pandanganku kalbu, maun takdir namun rasa nasi goreng